Assalamualaikum dan salam sejahtera. Welcome back to Sembang Kopi. So guys, seperti biasa, sebelum aku memulakan kisah seram kita pada video kali ini, aku sebenarnya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada korang semua yang dah pun subscribe dan support channel aku ni. Yang mana korang semua yang baru sampai ke Sembang Kopi pun, aku ucapkan selamat datang. Aku doakan korang semua yang menonton video ni dipermudahkan segala urusan korang semua dan dimurahkan rezeki yang barokah. Untuk kisah seram kita pada video kali ni guys, sebenarnya aku ada beberapa lagi kisah seram yang dikirimkan kepada aku yang pada aku menarik untuk aku storykan dekat korang. Di mana kisah seram ni dialami oleh pengirim kita sewaktu mereka sedang melancong ataupun bercuti lah di luar negara. So, korang nak tahu kisah dia macam mana? Jom, aku story. Okey, untuk kisah seram yang pertama ni berlakunya pada tahun 2017, di mana pada waktu tu pengirim kita ni dia ni bekerja di salah satu syarikat elektronik yang terletak di Shah Alam, Selangor. And then mungkin disebabkan prestasi kerja dia ataupun hasil kerja ataupun dia punya ilmu pengetahuan dalam elektronik tu bagus, kilang dia ambil keputusan untuk hantar dia ke Osaka, Jepun untuk bekerja sambil belajar di salah satu kilang elektronik dekat sana. So Encik Zul ni kata dia dihantar selama 3 bulan untuk bekerja kat sana. So untuk sebulan pertama tu dia kerja kat sana macam tak ada apa je lah. Cuma bila dah sebulan tu kan dia pun dah terpuas pergi balik kerja. And then dia ambil keputusan untuk ambil cuti selama 3 hari untuk berjalan lah ataupun melawat ke kawasan-kawasan lain lah. Dah halang-halang dia sampai Jepun. So dia kata dia pilih ada satu tempat ni ataupun satu kawasan ni yang bernama Nara, Bandar Nara lah. So dia pergi berdua dengan kawan dia yang bernama Kenzo, di mana kawan dia ni orang Jepun lah, teman dia. Dia ni rakan sekerja Encik Zul ni. So dia pergi berdua ke Bandar Nara ni, and then diceritakan di dalam email Bandar Nara ni boleh kita katakan tempat yang nature ataupun pemandangannya cantik. Lepas tu ada bangunan-bangunan lama, ada temple-temple lama, macam itulah yang dicerita dalam email. Aku pun tak tahu sangat sebab aku tak pernah sampai Jepun lagi. Jadi kalau aku cerita lebih pasal Jepun kan macam mengarut pula kan. So diceritakan Bandar Nara ni dia tak macam bandar-bandar yang lain macam Tokyo apa semua, tak. Tokyo apa semua ni dia lebih kepada pembangunan, kemajuan dekat situ. Hebat lah. Tapi Bandar Nara ni boleh kita kategorikan macam kampung-kampung lagi lah. So untuk merasai suasana nyaman ke, untuk tenangkan fikiran, situ okey. Encik Zul ni cakap. So dia pergi, and then sesampainya dia di sana pada hari yang pertama dia pun berjalan lah tengok ni pemandangan, tengok bangunan-bangunan lama apa semua, sejarah-sejarah kan. So dia kata dia happy lah untuk hari yang pertama tu. And then bila waktu malam, dia kata dalam pukul 8 lebih macam tu dah tak ada orang dah dekat lorong dia ni. So dia kata macam orang kawasan sini memang awal kot masuk rumah pukul 9 macam tu kot, sebab tak nampak ada orang jalan ke apa ke, tak ada. So berpindah pula ke hari yang kedua, di mana hari yang kedua ni dia jalan-jalan lagi di kawasan situ, and then dia mula berbual ataupun mula berinteraksi dengan orang-orang tempatan dekat situ. So orang-orang kat situ tanyalah dia daripada mana. So Cik Zul ni cakap dia ni bekerja di kilang, bekerja sambil belajar di kilang dekat Osaka tu. Dia daripada Malaysia. So orang-orang Jepun ni macam happy lah kan. Wah, orang Malaysia ataupun orang luar datang negara dia kan. So dia amat-amat welcome lah. Cuma ada satu waktu tu dia tengah berbual ni, ada salah seorang orang tempatan ni, dia orang tua lah. So dia pun cakap dekat Cik Zul ni supaya waktu malam kalau boleh jangan duduk di luar rumah. So Cik Zul ni tanyalah kenapa. Sebab dekat kawasan rumah dia ni, berdekatan dengan rumah dia ni, ada satu rumah yang orang Jepun ataupun orang Jepun panggil sebagai Jiko Buken. Di mana rumah ni rumah yang pernah ada orang mati dekat dalam rumah dia. Tak kisahlah rumah tu orang tu kena bunuh ke apa ke, tapi kisah yang di rumah dekat dengan kawasan dia ni,
ada seorang perempuan yang mati dekat situ. Dan dia mati disebabkan dirogol. So ataupun diperkosa lah. So rumah tu memang gelap, and then tak ada orang yang berani duduk kat rumah tu. Sebab kepercayaan orang Jepun ni, bila ada orang mati dekat dalam rumah tu akan jadi macam rumah yang tak bagus lah kan. So dia orang kalau boleh cuba elak untuk duduk rumah tu. So Kenzo ni pun cakap benda yang sama juga dekat Encik Zul ni. Macam betul, orang Jepun memang percaya benda tu. So kita kena hati-hati dengan rumah tu. Cakap macam tu lah. So disebabkan Encik Zul ni dia dia agama Islam kan. Kita beragama Islam, kita tak percayalah benda tu. Dan kalau dah mati ke, dah meninggal ke, itu urusan dia dengan Tuhan lah kan, ataupun dengan Allah lah. Jadi tak ada kena-mengena lah roh dia ada kat situ ke apa. And then berpindah pula ke hari yang ketiga. Waktu tu dia orang balik dalam petang kan, sebab hari yang terakhir. Jadi malam tu Encik Zul ni dia duduk dekat dalam rumah tu, dia macam nak tidur tapi dia tak boleh nak tidur. So dia kata dia ambil keputusan untuk keluar sekejap untuk smoking. Sebab Kenzo kawan dia ni dah berhenti smoking. Jadi dia tak sedap lah kan kalau dia smoking dalam rumah. So dia pun keluar dengan tanpa perasaan takut tadi. Dia pun keluar. Memang kawasan tu sunyi, dia cakap. Dia pun berdiri di hadapan rumah tu. Dia pun dia mula smoking kan. Lepas tu kawan dia Kenzo ni muncul daripada pintu rumah dia ni. So dia kata, kenapa kau duduk luar? Oh sorry, aku nak smoking. Jadi aku tak nak ganggu kau sebab kau tak smoking. Jadi aku duduk luar lah, dia cakap macam tu. Apalah kau duduk luar kan, kawan dia cakap. Kawan dia pun keluar. Kawan dia minta rokok dekat dia. So dia kata, bukan kau dah berhenti? Tak apalah, boleh lah, minta lah sebatang kan. So dia pun bagi. And then dia orang sama-sama lah duduk luar. Jadi maknanya Kenzo ni nak teman lah. Cik Zul ni tak adalah, dia seorang-seorang kan. So ada satu waktu tu, kisah seram ni berlaku pada waktu ni, di mana Cik Zul ni dia terperasan, dia terpandang dekat rumah Jiko Buken ni, ataupun dekat rumah kosong yang tadi aku cakap ada orang mati tu kan. Dia perasan macam kat tingkap belah atas, dia macam ada satu susuk tubuh perempuan yang tengah tengok dekat tingkap tau. Memang nampak jelas bentuk badan perempuan dengan rambutnya, dengan baju yang kusut masanya. Tengok diorang kat situ. Masa tu Encik Zul ni macam tergamam tau. Biar betul kan. Lepas tu Kenzo ni dia tak perasan lagi. So Cik Zul ni dia bagi tahu Kenzo tu, kau nampak tak apa yang aku nampak dekat tingkat atas tu? Lepas tu Kenzo ni cakap, apa? Rumah yang mana? Dia kata, rumah yang tadi orang tu cerita tadi tu. Kenapa kau tengok dekat rumah tu? Kenzo cakap, ada apa? Dia cakap, aku nampak macam ada perempuan dekat tingkat atas. Apa tu? Encik Zul ni cakap. So Kenzo ni perhatikanlah, pandang kat rumah tu. And then Kenzo tu cakap, dekat tingkat atas ke tingkat bawah? Dia kata, sebab aku nampak dekat tingkat bawah. Dia cakap macam tu. So Cik Zul ni pandang balik dekat rumah tu. Perempuan yang tadi dekat tingkap belah atas, dia dah ada dekat belah bawah tau. Tingkap yang belah bawah dekat dengan pintu keluar tu. So Cik Zul ni dah terkejut lah. Kenzo ni pun dah macam tergamam kan, tengok je. And then tiba-tiba perempuan tu hilang daripada, bukan hilang lah, macam mungkin mengundur dan masuk ke kawasan gelap kan. Jadi tak nampak lah dia. So Kenzo ni cepat-cepat lah nak habiskan smoking dia tu dengan Cik Zul. Cik Zul pun sama, nak habiskan cepat. Lepas tu masa diorang nak masuk ni, diorang terperasan, diorang pandang lagi ke rumah tu. Diorang ni pun satu hal lagi, tengok lagi buat apa kan. Dia terperasan yang benda tu yang aku cakap tadi tu, dia dah berdiri dekat depan pintu, dah keluar dah daripada rumah tu. So Kenzo dengan Cik Zul ni kata, Cik Zul ni kata dia dengan Kenzo tu dah berlari masuk dalam rumah. And then dia tutup pintu lah, kunci. Lepas tu Kenzo ni dah terus duduk dekat tempat tidur dia, dah pegang selimut kan, dah macam takut lah. And then Cik Zul kata gangguan tu tak habis dekat situ. Di mana pada waktu tu dia tengah duduk ni, tengah lepak-lepak, tengah nak tidur ni, cuba nak tidur sebab dia dah kena ganggu tadi kan. Dia terperasan dinding dekat rumah ni, dia macam rumah yang macam ada sliding tau. Jadi kalau ada cahaya daripada luar, memang kita nampak ada cahaya daripada luar. Jadi dia perasan dekat dinding tu macam ada bayang-bayang perempuan tengah berdiri dekat area dinding tu. Maknanya nampaklah bentuk perempuan tu kan. Yang Kenzo tu dah tutup muka dah, pakai selimut kan, dah tak nak tengok. And then Cik Zul ni cubalah baca apa yang dia tahu kan. Sebab dia kata, dekat negara Jepun kan. Dia pun baca. Benda tu macam mengundur, hilang lagi. Lepas tu dia timbul pula dekat tingkap belah sini. Dia macam berubah tempat, tapi dekat kawasan rumah dia juga. So
Cik Zul ni kata dia nak baca ayat kursi time tu, tapi dia dah tak ingat sebab dia mungkin terlampau takut. Jadi dia kata dia apa yang dia ingat waktu tu adalah azan. So dia azan lah dalam rumah tu. So korang bayangkan di bumi Jepun dia azan tau. Dia azan dalam rumah tu, and then benda tu macam hilang tau, mengundur, and then tak jumpa lagi dah. Dah tak nampak lagi dah benda tu. So Kenzo ni pula, dia dengar agaknya Cik Zul ni azan. Lepas tu dia tengok kan ke dinding tu, perempuan tu macam hilang. Lepas tu perempuan tu dah tak datang lagi kan. So Kenzo dia pun tanyalah, apa benda yang kau baca tadi tu? Apa benda yang kau ni kan? Lepas tu dia cakap, oh tu azan. Kalau orang Islam ataupun Muslim, azan ni untuk panggil orang semayang lah ataupun solat kan. So dia kata, betul-betul, dia pernah dengar apa yang azan tu kan. Tapi dekat masjid je dia kata. Selalu orang Muslim datang semayang, dia kata, boleh tak kau ajar aku? Dia cakap macam tu, azan tu lah. So Cik Zul dia kata, kenapa? And then dia kata sebab kalau dia nampak lagi benda-benda macam ni, dia nak azan. And then Cik Zul ni pun cakap, azan ni bukan sebut azan saja, bukannya lafazkan azan saja, tapi kena percaya sebab ada maksud di sebalik azan tu lah. Maksud-maksud dia Allahu Akbar apa semua dia pun terangkan. Lepas tu Kenzo ni macam mungkin dia berminat kan macam dengar, tapi betul juga, takkan dia suka hati dia je nak azan kan, tapi bila nampak hantu je azan. Betul juga Kenzo ni. So selang daripada tu, habis daripada tu, dia pun dah balik ke Osaka apa semua, dan kisah tu habis dekat situ je. Gangguan dia dekat rumah tu itu sajalah. Sebab benda yang dekat rumah berhantu tu mungkin nampak dia dekat luar kan, mungkin ada gangguan. Sebab Encik Zul ni mestilah dia macam, dia tak adalah kepercayaan dia terlalu kuat macam orang-orang setempat ataupun orang Jepun sendiri. Sebab orang Jepun dia memang takut rumah-rumah yang ada orang mati ni. Macam kita kalau dengar rumah-rumah macam tu, kita pun takut juga. Tapi kita adalah cara kita kan, baca doa ke, doa selamat ke apa ke dekat rumah tu. So dipendekkan cerita, ending cerita ni aku suka. Sebab di mana Kenzo ni, dia mula belajar dengan Encik Zul ni tentang agama Islam, and then last dia Kenzo tu masuk Islam. Okey, untuk kisah seram kita yang kedua ni dikirimkan oleh pengirim kita yang dia kenalkan diri dia sebagai Kak Shida di dalam email ni. So aku sebut Kak Shida lah ya. So Kak Shida ni dia tak bagi tahu pula kisah ni berlaku tahun bila. Cuma dia kata kisah ni berlaku waktu tu dia baru kahwin ataupun dia baru mendirikan rumah tangga dengan husband dia. So dia pilih lah tempat-tempat untuk dia honeymoon, and then dia decide untuk pergi ke satu kawasan ataupun satu tempat pelancongan ni di Indonesia, iaitu Bali. So aku tak payah terangkan lah, korang semua aku rasa ramai yang dah tahu Bali ni tempatnya macam mana kan. Pantainya cantik, lepas tu ramai pelancong yang ke sana, memang tempat ni popular lah. So dia kata dia pergi kat sana, pada awalnya tak ada apa. Cuma ada satu malam tu dia dengan husband dia keluar lah. Waktu malam macam jalan-jalan lah. Waktu tu awal, lepas-lepas maghrib, maksudnya awal pukul 8 lah macam tu. So dia keluar, and then dia jalan-jalan dekat sekitar situ, dan ramai pelancong daripada mana-mana negara. Mak Saleh pun ada, Kak Shida ni kata. So dia ada tersinggah ataupun dia ada ternampak ada satu persembahan untuk turis lah ataupun pelancong, di mana kat situ ada tarian kebudayaan. Masa tu tempat tu dekat dengan pantai tau. So Kak Shida ni pun tengok, wah macam enjoy lah dengan apa persembahan yang diorang buat. So Kak Shida ni kata, okay, lepas dia dah tengok apa semua persembahan tu habis, adalah permainan gamelan kan, ataupun dia ada alat muzik yang dia main tu, tapi penari dah tak ada lah, penari dah habis waktu tu. So Kak Shida ni kata, jomlah kita pergi ke pantai nak, kita tengok pantai kan. And then sebab Kak Shida kata ramai juga yang dekat pantai waktu tu, ada ramai juga pelancong-pelancong lain. So suami Kak Shida ni dia macam tak berapa ni lah, tak berapa setuju lah. Dia kata dah malam ni nak pergi kat pantai, nak buat apa? Dia cakap macam tu kan. Esok siang kan boleh, dia cakap macam tu kan. Lagipun pagi tadi kita dah pergi, takkan nak pergi lagi. Alah, kita tak pernah lagi pergi waktu malam, jomlah kita pergi sekejap je, dia kata kan. Dia nak tengok pantai sebab ramai orang. So dia macam rasa macam best lah kalau pergi kat situ. So nak tak nak suami kan, kita nak tak nak kita akur jugalah isteri. Siapa tak sayang isteri, betul tak? So dia pun ikut sampai ke pantai, and then Kak Shida kata waktu tu memang kawasan tu ramai, jadi dia pergi ke arah ke jauh sikit lah daripada orang kan. Dia nak sweet-sweet lah konon dengan suami dia ni. So dia duduk-duduk, dia kata dia ada ternampak ada satu batu besar dekat dengan area dia.
Mula-mula dia tengok batu tu macam batu biasa je tau. So dia pun duduk, dia berbual-bual dengan suami dia apa semua. And then ada sekali tu dia nak bersin, jadi dia pusing ke arah belakang. Bila dia bersin tu, dia terperasan dekat batu tu. Atas batu tu, dia nampak macam ada perempuan yang sedang menari. Tarian dia lebih kurang macam tarian yang persembahan tadi, cuma baju dia memang nampak lagi lama lah kira kan. Memang pakaian yang dulu-dulu punya Kak Syida kata. Sebab yang pakaian yang dia orang nampak tadi tu macam dah baru-baru sikit. Jadi yang ni memang lama punya tau. So Kak Syida kata, siapa pula yang menari kan? Seorang-seorang pula tu kat situ. Lepas tu dengan kebetulan pula ada bunyi macam gamelan tu kan, macam ada orang main tu, macam kena pula dengan tarian tu. So dia pun tengok kan. Lepas tu dia pandang depan balik tengok pantai. Dia dah mula terdiam. Tu suami dia kata, kenapa? Nak balik ke? Penat ke? Tak, okey je, Kak Syida kata. So suami dia pun tengok pantai tu kan, macam masa tu angin pun ada. Kak Syida kata so best lah. Tapi Kak Syida ni waktu tu tak best lah, sebab dia dah nampak ada benda menari. So Kak Syida ni kata dia pandang kali kedua, kali ketiga, benda tu memang ada tau, menari tau. Lepas tu Kak Syida ni dia cakap lah dengan suami dia, bang, abang nampak tak yang saya nampak? Dia kata macam tu. Lepas tu suami dia cakap lah, dah mula dah. Apa dia? Nampak apa? Dia cakap macam tu. Cuba abang tengok dekat batu tu kan, betul ke ada orang menari? Saya nampak macam ada orang menari. Dia cakap macam tu. So suami dia pula cubalah pandang pelan-pelan kan, tengok. Tapi suami dia kata suami dia tak nampak apa-apa pun. Tapi nak tak nak, dia tak nak takutkan isteri dia, jadi dia terpaksalah cakap yang ada, nampak. Dia cakap, menakutkan kan bang kan? Dia cakap macam tu. Lepas tu suami dia ni macam jomlah kita balik lah. Dia cakap macam tu. Lepas tu Kak Syida kata okey lah, jomlah kita balik bilik lah. Dia cakap macam tu. Dia pun bangun. Tengah-tengah Kak Syida bersih-bersihkan seluar dia apa semua, sebab berpasir kan. Jadi dia pun bangun, ini berjalan. Sambil jalan ni suami dia dah tak pandang dah kat batu tu. Suami dia dah pandang depan je lah, nak naik ke arah tempat dia orang turun tadi kan. Tapi Kak Syida ni dia mesti tengok dekat situ tau, batu tu. Sebab dia kata pelik sangat, kenapa ada seorang perempuan menari atas tu. Tapi kali ni yang membuatkan dia punya bulu roma dia meremang, perempuan yang menari tadi tu, dia dah tak menari tau. Dia berdiri, tangan dia macam dekat perut dia kan, macam dua tangan macam tu pegang. Lepas tu dia senyum, pandang kat Kak Syida ni. So Kak Syida ni cepat-cepat macam pandang depan tau. Dia macam jantung dia dah laju tau, sebab benda tu macam tengok dia kan. Lepas tu dia jalan dengan suami dia. Lepas tu suami dia kata, dah nak pergi mana lagi? Lepas tu dia kata, tak nak, saya nak balik bilik. Cakap tu, awak ni dah kenapa ni? Suami dia cakap, saya tak sedar hati lah, jomlah kita balik. Dia cakap macam tu. Okey. So suami dia pun jalan lah kan. Lepas tu Kak Syida ni kata, bila dia jalan, lepas tu dia pandang belakang tau. Dia macam rasa macam ada benda ikut dia. And then dia rasa macam benda tu ada je dengan dia kan. Biasalah bila dah nampak benda macam tu, mesti dia ada rasa macam fobia kan. Macam benda ni ikut aku ke apa. And then dia pun pandang ke belakang. Benda tu memang ikut dia. Benda tu ada je tau. Bila dia pandang belakang, benda tu ada. Tapi yang peliknya, banyak je turis lalu kat situ. Tapi macam turis tu macam tak nampak benda tu berdiri kat situ. Macam Kak Syida seorang je yang nampak tau. Sampailah satu masa dia dah sampai dekat hotel dia. Dia pun ambil wuduk. And then dia kata dia mandi terus. And then dia cakap dengan suami dia, Abang mandi. Okey lah, suami dia pun mandi apa semua. And then dia nak tidur lah, dia kata. So malam tu dia nak tidur, dia kata dia macam susah nak tidur. Dia rasa macam ada benda tengok dia, kan. So dia cakap dengan suami dia, mengadulah kat suami dia. So suami dia cakap, itulah saya dah cakap dah tadi, jangan pergi ke pantai, awak degil, awak nak sangat, dia kata kan. Dah tidur, saya ada, dia cakap macam tu. So Kak Syida dia kata dia tidur memang rapat dengan suami dia, sebab dia takut lah kan. So dia pun dapat tertidur. Tapi dia tersedar balik tau. Dia pun tak pasti waktu tu pukul berapa. Tapi dia macam dengar ada bunyi macam loceng ke, macam rantai ke, macam contohlah bunyi dia macam kecing. Macam ada rantai ke berbunyi tau. Macam ada orang pergi, macam yalah mungkin penari pakai lah kot, aku pun tak tahu. Cuma dia dengar bunyi tu, dia macam tersedar kan. Lepas tu dia buka mata. Apa yang dia nampak ni memang dia tak percaya. Sebab dia nampak penari tadi tu dah berdiri di depan katil dia sambil senyum menghala ke dia. Dia macam senyum tengok tau. Kak Syida kata muka dia taklah buruk, tapi korang bayangkan
stranger ataupun benda apa yang berdiri depan dia senyum pula dekat dia, mestilah dia takut. So dia kata waktu tu dia menjerit kan, sampai suami dia terbangun. Lepas tu dia cakap dengan suami dia, ada benda dekat situ, ada benda dekat situ. And then suami dia dah rasa macam okay, benda ni dah serius tau. Sebab mula-mula dia macam takut-takut biasa je. Mungkin laki dia pun macam tak apalah, tak layan lah macam tu kan. Tapi bila isteri dia dah mula menjerit kan macam tu, suami dia pun bangun. And then suami dia azan. Dia azan tau. Dia azan. Kak Syida ni dia nampak benda tu berdiri lagi tau. Lepas tu bila suami dia azan, perempuan ni macam pandang tau dekat suami dia. Lepas tu macam muka dia macam marah, berubah daripada senyum tu. And then dia keluar menghala ke balkoni. And then Kak Syida kata Kak Syida dah tak nampak dah dia. Pintu balkoni tutup ya guys. So macam mana dia boleh lepas? Mungkin benda halus kan, dia bolehlah tembus kot. Jadi Kak Syida dia kata dia keluar daripada bilik Kak Syida ni melalui balkoni. And then hilang macam tu je. And then Kak Syida ni pun lepas tu dia memang tak boleh tidur sampai ke pagi balik semula. Yelah, korang bayangkan bila dah kena macam tu, confirm lah tak boleh tidur, betul tak? Kita jadi fobia kan. So sampai ke pagi. And then keesokan harinya Kak Syida tak pergi mana-mana lah, stay dekat bilik je. Sebab dia dah mula macam dedor, badan dia macam dah mula panas tau, macam demam. Tapi bila suami dia nak pergi turun makan, ambilkan makanan untuk dia, dia tak nak tinggal seorang kat bilik. Jadi nak tak nak dia kena ikut lah juga suami dia pergi makan apa semua. And then balik semula ke bilik. So hari yang selepas tu dia rehat lah kat bilik. And then waktu balik, bila dah sampai ke Malaysia lah, kisah ceritanya bila dah sampai kat Malaysia ni, suami dia pun cakap sebenarnya waktu dekat batu tu, waktu kat pantai tu, laki dia tak nampak ataupun suami dia tak nampak apa-apa pun dekat batu tu. Tapi sebabkan suami dia tak nak isteri dia takut, suami dia nampak, dia cakap dia nampak, tapi sebenarnya dia tak nampak pun. Bermakna Kak Syida seorang je yang nampak. So kalau korang dekat tempat Kak Syida tu, apa yang korang buat? So guys, aku rasa itu saja kisah seram kita untuk video kita pada kali ni. So pada pendapat korang macam mana? Kisah mana yang paling menyeramkan? Yang pertama ke ataupun kisah yang kedua? Korang boleh tinggalkan di ruangan komen dekat bawah. So guys, kalau korang pun ada kisah-kisah seram yang korang nak share dengan aku, ataupun video ke, ataupun gambar yang korang tak sengaja tertangkap ke, korang nak share dengan aku, korang boleh kirimkan ke alamat email Sembang Kopi. Alamat email aku ada tinggalkan di ruangan description di bawah. Yang mana korang yang malas menaip pun boleh juga hantar voice ke Telegram Sembang Kopi, di mana aku ada tinggalkan juga dia punya link dekat bawah. So korang just voice je, nanti aku akan dengar. And then aku akan fahamkan dan aku akan ceritakan di dalam channel YouTube aku. So akhir kata daripada aku, kalau korang suka dengan cara penyampaian aku, korang suka dengan kisah-kisah seram yang aku storykan dekat korang, aku hargai sangat-sangat kalau korang boleh bantu aku. Korang boleh bantu channel aku dengan tekan butang like, butang subscribe dengan butang loceng, supaya korang akan dapat notification sekiranya aku upload lagi video yang terbaru dalam channel aku ni. So guys, itu saja daripada aku. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum. See ya.